Selamat pagi murid-murid 3H. Pada hari ini, kita akan masuk bab 4 lukisan berskala 4.1 bahagian 1. Baik, ini adalah peta iaitu lukisan berskala yang terdapat di dalam perisian. Okey, tahukah anda peta yang terdapat di dalam perisian ini dicipta untuk memudahkan perjalanan dan ianya dilukis mengikut skala tertentu. Okey, jika kamu lihat di sini kita ada dua bandar iaitu Kuala Lumpur dan juga Johor Bahru. Dalam gambar rajah ini, jarak di antara Johor Bahru dan Kuala Lumpur digambarkan dengan menggunakan skala 1 cm kepada 50 km. Okey, 1 cm kepada 50 km. Bermaksud 1 cm di atas peta ini bersamaan dengan 50 km di dunia sebenar. Okey, baik. Ini adalah contoh satu. Okey, contoh ini ada di dalam buku teks kamu ya. Rajah di bawah menunjukkan lukisan yang mewakili objek PQRST yang dilukis dengan saiz yang berbeza. Okey, jadi objek adalah PQRST manakala rajah 1, 2 dan 3 adalah lukisan yang mewakili objek. Okey, soalannya, apakah yang anda boleh nyatakan tentang saiz lukisan rajah 1, 2 dan 3 berbanding objek PQRST? Okey, baik. Jadi kita lihat pada rajah 1. Okey, jika kita bandingkan secara mata kasarnya kita tengok objek dan rajah 1 ini sama. Okey, sama bentuknya. Jadi kita tengok penyelesaiannya. Panjang semua sisi dan saiz semua sudut adalah sama dengan objek. Okey, jawapannya samalah. Okey, untuk rajah kedua kita lihat ya. Untuk rajah 2 lukisannya lebih kecil daripada objek. Okey, kita tengok penyelesaiannya. Panjang semua sisi berkurangan dengan suatu keadaran tertentu berbanding objek, tetapi saiz semua sudut tidak berubah. Okey, maksudnya saiz sudut tidak berubah, masih mengekalkan bentuk yang sama, tetapi sisinya berkurangan. Maksudnya panjang sisi berkurangan. Okey, mengikut keadaran tertentu. Okey, apakah maksud keadaran tertentu? Okey, kita boleh buat sedikit pengiraannya. Okey, kita ambil satu sisi pada objek. Okey, let's say kita ambil PQ. Okey, untuk objek ya. Okey, untuk objek PQ, okey, so kita kira berapa kotak di sini? 1, 2, 3, 4. So, ada 4 kotak bagi garisan PQ. Manakala untuk rajah 2, okey, kita ambil garisan yang sepadan ya, yang macam PQ juga tadi. Berapa kotak? 1, 2. Okey, so daripada 4 kotak berkurang menjadi 2. Okey, untuk kita ambil satu lagi sisi, okey, PT. Okey, tengok PT bagi objek ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Okey, so kita tengok garisan sepadan PT pada rajah 2. So 1, 2, 3. Okey, dia ada 3 ya. 1, 2, 3, 3 kotak. Okey, jadi kita tengok ya. Dia berkurang dengan kadaran yang sekata di mana 4 menjadi 2. 4 kita harus bahagi dengan 2 dapat 2. Betul. 6 pun kalau kita bahagikan dengan 2 dapat 3. Jadi pembahagian yang sama. So kita boleh kata dia berkurang dengan kadaran tertentu. Alright. Okey, untuk rajah 3, okay, kita tengok rajah 3. Okey, yang warna kuning ni. Okey, nampaknya rajahnya lebih besar daripada objek. Okey, jadi kita tengok penyelesaiannya. Panjang semua sisi bertambah dengan suatu keadaran tertentu berbanding objek, tetapi saiz semua sudut tidak berubah. Okey, jadi kita tengok kadaran bagi rajah 3. Okey, so kita gunakan warna hijau lah. Okey, kita gunakan sisi yang sama ya. Okey, ini untuk objek tadi. Kita ambil sisi PT. Okey, kita ambil PT. Okey, tak apa. PT tadi ada berapa? 6 kan? Okey. So kita tengok pada garisan PT yang sepadan pada rajah 3, kita kira berapa kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Okey, kita ambil satu lagi garisan. Okey, kita ambil garisan yang sepadan dengan PQ lah. Okey, untuk PQ objeknya ada 4. Kita dah kira tadi. So, untuk garisan sepadan PQ pada rajah 3 kita kira ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ada 8 kotak. Okey, so kita tengok adakah pertambahan sisi itu sekata. Okey, tengok 6 nak jadi 12 kita darabkan dengan 2. Dapat 12. So, 4 pun kita darab 2 dapat 8. Betul ya? Jadi, maksudnya dia darab dengan nombor yang sama dan maksudnya dia bertambah dengan kadaran tertentu. Okey, jadi ini adalah maksud untuk rajah 3. Jadi apakah kesimpulan yang boleh kita buat? Okay, kita tengok ke sini.
Kesimpulannya, semua sisi lukisan pada rajah 1, 2 dan 3 tadi mengikut suatu skala yang berkadaran dengan objek. Manakala saiz sudut tidak berubah, maka rajah 1, 2 dan 3 ialah lukisan berskala bagi objek PQRST. Okey, jadi lukisan tadi adalah dinamakan lukisan berskala. Okey, baik. Ini adalah contoh lukisan berskala bagi objek. Okey, yang pertama ini adalah objek. Okey, so kita tengok yang rajah pertama, okey, warna ungu ini dia mempunyai rajah yang sama, okey, sama dengan objek. Okey, untuk yang kedua, okey, rajahnya lebih kecil. Okey, maksudnya dia berkurang mengikut kadaran tertentu. Okey, dan masih lagi lukisan berskala. Okey, tengok rajah seterusnya yang berwarna merah, ini juga adalah lukisan berskala kerana sisinya bertambah dengan kadaran tertentu. Okey. Okey, baik. Okey, baik. Jadi kita tengok definisi lukisan berskala ya. Lukisan berskala ialah lukisan suatu objek dengan keadaan semua ukuran dalam lukisan adalah berkadaran dengan ukuran pada objek. Okey, itu definisinya. Okey, baik. Ini adalah uji minda 4.1a ada di dalam buku teks kamu ya. Okey, jadi rajah di bawah menunjukkan lukisan yang mewakili objek A, B, C, D, E yang dilukis dengan saiz yang berbeza. Okey, jadi ini adalah objek kamu A, B, C, D, E. Rajah 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah lukisan lain yang mewakili objek. Jadi soalannya, nyatakan rajah yang merupakan lukisan berskala bagi objek A, B, C, D, E. Okey, jadi kita nak check, kamu kena semak mana satu yang merupakan lukisan berskala. Okey, ada berapa lukisan berskala di antara rajah 1 sehingga 6. Okey, jadi kalau kita nak semak, ikut cara cikgu tadi ya, pengiraan macam cikgu tunjukkan di slide sebelum ini. Okey, alright. So kita pilih satu sisi. Okey, kita pilih dua sisi. Okey, pada objek. Katakanlah kita pilih sisi untuk AB. Okey, so berapakah kotak bagi objek di AB? 1, 2. So ada 2 kotak. Okey. Okey, manakala untuk rajah 4, okey, untuk garisan yang sepadan dengan AB adalah di sini ke. So kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, kita pilih satu lagi sisi. Okey, kita ambil sisi AE. Okey, kita ambil sisi yang senang kita kira kotaknya. Okey, so untuk AE pada objek, okey, ini untuk pada objek ya. Okey, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Okey, so AE yang sepadan pada rajah 4 adalah di sini ya. So kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Okey, 12 kotak. Jadi kita tengok adakah pembesarannya berkadaran. Okey, maksudnya pertambahan sisinya berkadaran. So kita tengok daripada 2 menjadi 4, maksudnya kita darabkan dengan 2. So adakah 6 darab 2 dapat 12? Ya, dapat 12. Okey, jadi kita katakan rajah 4 merupakan lukisan berskala. Okey, jadi untuk rajah yang lain kamu boleh cuba sendiri dan nanti boleh semak jawapannya. Okey, baik. Jadi untuk mencari skala sebenarnya kita ada formula ya. Jadi formula yang lebih tepat, okey, menggunakan istilah yang tepat adalah ukuran lukisan berskala dibahagikan dengan ukuran objek. Okey, barulah kita dapat mencari skala. Okey, apakah skala? Jadi skala itu ditulis dalam bentuk beginilah. Untuk yang di sini ukuran lukisan berskala kepada ukuran objek. Okey, dan lazimnya kita menulis dalam bentuk 1/n, di mana 1 ini bermaksud 1 unit pada lukisan berskala mewakili n ini n unit pada objek. Okey. Okey, sekali lagi ditekankan ya, untuk mencari skala formulanya adalah ukuran lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek. Okey. Okey, jadi cikgu bagi satu tips di sini ya. Okey, kita buat macam inilah. Okey, so ukuran lukisan berskala kita ambil huruf L. Okey, ukuran objek kita ambil O. Jadi untuk mencari skala, okey, kita gunakan warna biru lah. Okey, ukuran L bahagi O. Okey, jadi low. Okey, kita ingat low. So ukuran bagi lukisan bahagi dengan ukuran pada objek. Okey, jadi yang low ini, okey, lazimnya kita akan tulis begini. Okey, dan L ni adalah lukisan berskala ya. Jadi panjang untuk lukisan ini, okey, kita jadikan dia 1.
Okey, nanti kamu akan buat latihan contoh selepas ni dan kamu akan lebih faham Okey. Okey, baik. Mengikut formula skala tadi, formula skala tadi 1 nisbah kepada n. Okey, di mana nombor 1 ini mewakili lukisan berskala. Okey, lukisan berskala, manakala n ini mewakili objek. Okey, original mewakili objek. Jadi di sini ada beberapa tips, beberapa tips, Jika n lebih kecil dari 1, n lebih kecil dari 1, maka lukisan berskala lebih besar daripada saiz objek. Kerana n ni kecil jadi ini besarlah, lukisan akan jadi besar. Untuk tips yang kedua, jika n lebih besar daripada 1, jika n di sini besar, maksud objek akan besar. So, lukisan akan kecil. So, kita tengok maksudnya, maka saiz lukisan berskala lebih kecil daripada saiz objek. Jika n sama dengan 1, maksudnya sama. Maka saiz lukisan berskala sama dengan saiz objek. So kita kena tengok contoh supaya kamu lebih faham. Baik, kita tengok contoh 2. Raja di bawah menunjukkan objek PQRS dan lukisan berskala P', Q', R' dan S' yang dilukis pada grid segi empat sama. Nyatakan skala yang digunakan dalam bentuk 1 nisbah n. Jadi kita jangan tengok penyelesaian lagi, kita cuba buat sendiri. So PQRS adalah objek. Dan P', Q' ini adalah lukisan berskala. Jadi kita ingat balik formula untuk mencari skala ialah L bahagi O. Betul? Low. So kita tengok kepada L, lukisan berskala. Pilih satu sisi. Kira kotaknya. 1, 2, 3. Kita letakkan 3. And then pada objek kita ambil sisi yang sepadan. So ini menegak, yang ini kita ambil yang menegak. So kita kira kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 3/6. So kita mudahkan pecahan ini. Mudahkan, dia akan menjadi 1/2. Pastikan nombor di atas adalah 1. Mesti 1. Jika bukan 1, cikgu akan tunjukkan cara yang lain lah, macam mana kita nak buat. Tapi kalau 1 maksudnya dah betul lah. Jadi 1/2 kita terus tukar dalam bentuk nisbah 1/2. Macam tu. So tengok penyelesaiannya. Jawapannya adalah sama. Nanti kamu tengok balik baik. Untuk contoh 3, raja di bawah menunjukkan objek KLM dan lukisan berskala K', L', dan M' yang dilukis pada grid segi empat sama. Nyatakan skala yang digunakan dalam bentuk 1 nisbah n. Jadi kita cuba buat sendiri dulu. So ini adalah objek. Cara tips nak tengok objek atau bukan, kita tengok yang ni. Macam ada prime adalah lukisan berskala. So formulanya untuk cari skala sama dengan low. L bahagi O. So L pilih mana-mana. Katakanlah kita nak pilih yang bawah pula. Kita nak pilih garisan yang mengufuk. So kita kira kotak dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk dia punya garisan yang sepadan pada objek ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. So 12 bagi 4 berapa? 3. So tak ada 1 pun. Kita nak 1 tadi kan? Jadi kalau tak ada 1 pun, kita ambil 12/4 ni. 12/4 kita buat macam ni. 12 nisbah 4. Dan yang pertama ni mesti jadikan 1. So macam mana 12 nak jadi 1? Kita kena bahagikan dengan 12. So di sebelah sini juga mesti bahagi dengan 12. Apakah 4 bahagi 12? So 4 bahagi 12 adalah 1/3. So ini adalah skala kamu. Kita tengok jawapan betul tak? Yes. Jawapannya adalah ini. 1 nisbah 1/3. Ingat balik yang 1 ini mewakili apa tadi? Mewakili lukisan. Dan 1/3 sebelah kanan mewakili objek. So kalau kita tengok di sini, 1 lebih besar dari 1/3. Bermaksud lukisan kena lebih besar. Betul lah, lukisan lebih besar daripada objek. So kita tengok contoh 4. Tengok contoh 4. Tentukan skala yang digunakan. Dah diberi objek adalah P dan lukisan berskala adalah Q. Kita tengok terus penyelesaiannya lah. So skala adalah L bahagi O, low, lukisan bahagi objek. So pada lukisan kita ambil 3 dan pada objek kita ambil 9. Jadi 1/3. 1/3 kita ubahkan sahaja kepada 1 nisbah 3. Baik, untuk contoh 5.
Okay. So untuk carikan skala, dia soalan ni skala, semua untuk cari skala Okay, LO low. Okay, so mana lukisan berskala, okay, drawing ni low lah, lukisan lah, drawing bermaksud lukisan, objek lah. Jadi kita pilih satu sisi yang senang kita nak kira. So kita ambil yang inilah ED, kita ambil ED senang kita nak kira lah kotak dia. Kalau macam you ambil AB susah kan, A ni separuh, so kita ambil yang senang kira. So ED ada berapa kotak? 2 kotak. Okay, untuk ED pada objek ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4 kotak. So kita mudahkan dia menjadi 1/2, right? So skala kamu adalah 1/2. Okay, macam tu, 1/2. Okay. Okay, ini adalah nota tadi, sebagai ulangan lah. Okay, nota tadi, kita tengok contoh. Okay, untuk ingatkan kamu balik. Okay, apa maksud nota ini. Okay, baik. So, contoh 6 sama juga, disuruh kita cari skala. Okay, cari skala diberi, ini adalah objek dan ini adalah lukisan. Okay, L lah, drawing tu lukisan lah. Okay, so kita tengok formula skala di sini, low ya. L bahagi O di mana lukisan kita nak pilih mana? Kita pilih BC lah. Senang nak kira kotak kan. So berapa kotak dia? 1, 2, 3, 4. So ada 4. Okay, so dia cakap pilih elok. So pada objek berapa kotak untuk BC? 1, 2. So 2. Okay, so 4 bahagi 2, 2. So kita tak nak 2, kita nak dalam bentuk 1/n kan. Okay, jadi daripada pecahan ini kita buat 4/2. Yang pertama ni mesti tukar kepada 1. Okay, so macam mana 4 nak jadi 1? Mestilah bahagi dengan diri dia, bahagi dengan 4. So belah kanan pun sama, kena bahagi dengan 4. So 2 bahagi 4 adalah 2/4. So ini bermaksud 1/1/2, di mana 2/4 adalah 1/2. Okay, jadi ini adalah skala kamu. So jawapannya 1/1/2. Okey, untuk nota slide sebelum ini, okey tengok kita sahkan di sini Okey, 1 mewakili L dan nombor yang kanan mewakili objek. Okey, so 1 dengan 1/2 mana lebih besar? 1 kan? So 1 ni adalah L, sebab tu lukisan lebih besar. Okey, itu cara kamu nak tengok. Okey, baik, untuk contoh 7, okey, apakah skalanya? So kita nyatakan dahulu, ini adalah objek, ini adalah lukisannya. Okey, so skala sama dengan, okay, kita ambil mana pula? L bahagi O. Okey, so L kita untuk lukisan kita pilih yang mana? Okey, ambil senang lah, ambil 3. So 3 bahagi dengan, kita ambil yang corresponding lah, yang sepadan. So 3 dengan 6. So kita mudahkan jadi 1/2. So nampak tak, dia dah 1/2 siap-siap. Atas ni dah 1. So betul lah. Jadi daripada sini kita terus tukar ke bentuk nisbah 1/2. So ini adalah jawapan kamu, skala kamu. Okey, so kita tengok balik. Okey, untuk sahkan nota tadi ya. Yang 1 ini mewakili L, okey, untuk yang 2 ni mewakili objek. So kita tengok 1 dengan 2 ni mana lagi besar? 2 besar kan? So nombor 2 lebih besar, jadi objek mesti besar lagi. Nampak objek lagi besar daripada lukisan berskala. Okey, itu cara kamu nak tengok. Okey, contoh seterusnya. Okey, contoh 8. Okey, ini adalah objek, ini adalah lukisan berskala. Okey, so kita cari skala dia. L bahagi O. So L, kita pilih mana? Kita ambil 18. Bahagi dengan objek. Objek berapa? 6. Okey, so 18 bahagi 6 dapat 3. So tak nak 3, kita nak dalam bentuk 1/n kan. So kita tukar. Sini 18 nisbah 6. Tukar kepada 1. Macam mana 18 nak jadi 1? Bahagi 18. So di sebelah sini juga bahagi 18. Okey, so jadi 6/18. Okey, so 1 nisbah 6/18, kita mudahkan pecahan ini menjadi 1/3. Okey, dapat 1 nisbah 1/3. So ini adalah skala yang digunakan. Okey, baik, contoh seterusnya. Okey, nyatakan skala yang digunakan ya. Okey, ini adalah nombor 1 muka surat 15 pada buku kerja kamu. Okey, so tersilap, terlupa nak tulis mana satu objek. Okay, sebenarnya ini adalah objek dan ini adalah lukisan berskala. Okey, sorry, lupa pula. Okey, so kita nak cari skala dia. Okey, skala
sama dengan lukisan bahagi objek. So lukisan dia kita ada 8, dia dah bagi nilai kat sana. Dia punya objek 2, so 8 bahagi 2, 4. Okay, so kita tak nak 4, kita nak dalam bentuk apa tadi? 1 nisbah n. Okay, jadi 8 nisbah 2, ini tukar kepada 1. Jadi 8 nak jadi 1 bahagi 8, so 2 pun kena bahagi 8. So 2 bahagi 8 dia akan jadi apa? 1 di sini, dia akan jadi sini 1 per 4. Okay, so 1 nisbah 1 per 4. So ini adalah jawapan skala kami. Okay, kita tengok contoh penyelesaian masalah. Jarak antara negara A dan negara B ialah 500 km dan jarak tersebut diwakilkan dengan 20 cm dalam peta. Cari skala tersebut. Okay, jadi kita buat dulu tak payah tengok jawapan lagi. Kita buat sendiri dulu. Skala sama dengan L bahagi O. Ikut je formula. L tu lukisan kan. So dekat sini mana yang ada lukisan? So inilah lukisan sebab dia dalam peta. Okay. O adalah objek original. So original punya jarak yang sebenar adalah 500 kan. Ni original lah. Okay. Tetapi ini dalam cm. So kena tukar dalam cm dulu. So 500 km nak tukar dalam cm macam mana? Okay, 1 km ada 1000 meter. So 1 meter ada 100 cm. So daripada kilometer ini nak tukar kepada meter, kita tukar one by one lah. Nak tukar kepada meter darab 1000. So nak tukar kepada cm darab lagi dengan 100. So kamu akan dapat sini 50 juta. Okay, right. So kita letakkan nilai L tadi 20 dah dalam cm ya. Untuk O tadi, objek tadi 50 juta. Okay, so kita bahagi, kita mudahkan dapat 1 per 2.500.000. Okay, so ini kita tukar dalam bentuk apa? Dalam bentuk nisbah 1 nisbah 2.500.000. Okay, so ini adalah skala kamu. Okay, jom kita tengok jawapan sama tak dengan yang kita dah cari tadi. Okey, ya, jawapannya adalah sama. Okey, nanti kamu tengok semula ya macam mana cara nak dapatkan skala ni. Okey, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi sila lengkapkan latihan ini. Okey, lengkapkan latihan bab 4 sepatutnya. So ada kesilapan, sorry ya. Okey, ini adalah bab 4. Okey, lengkapkan latihan bab 4. Okey, pada muka surat 14 hingga 18 di dalam buku kerja modul pentaksiran simulasi buku 2. Okey, jadi ini adalah bahagian 1. Esok kita akan habiskan bab 4 ya. Jadi kita jumpa esok ya. Okey, terima kasih.